Okay, we continue. Saya tak demo Saya boleh teruskan. Sebab tadi dengar awak kata okey je, boleh teruskan. Kita buat kaedah kata pelaju sikit. Tanpa saya lukis satu persatu. Okay, first of all, apa yang perlu awak lakukan di sini, bila awak nampak aja objek tu adalah silinder berpermukaan lengkung. Okay, apa yang perlu awak buatkan adalah you have to divide by 12 equal parts. Which is you have to divide by 30 degrees, 30 degrees. Okay, so semalam saya dah tunjukkan demo. Ini adalah kaedah menggunakan set square sahaja. Which is alih-alih sahaja. Untuk mendapatkan 12 bahagian sama besar. Okay, kita tak naklah tak sama. Sekejap lagi susah untuk transfer dia punya jarak perentas. Boleh ya? And then we have to start labeling by, okay, nak label, kita kena guna konsep apa? Nak start melabel. Tadi ada markah bukannya markah untuk label. Tapi kita tengok pula bila you label mengikut jam ataupun tidak. That's why penting untuk awak labelkan. Label kena follow lah. Jangan awak label tapi bila you start buat pengurakan, you tak ikut dia punya labeling. You buat terbalik. Bila terbalik, dia dah jadi bentangan luar. Bila bentangan luar, markah untuk bentangan dalam, terpaksalah kita tolak satu. Okey, boleh faham di situ Okey, apa kita nak buat? Kita tanya awak lah. Kita nak buat apa? Hello? Put sebelum unjuk. Ikut arah jam. Sebelum nak unjuk. Kita label. Ikut arah jam terlebih dulu. So let's say kita label 1. Okay, dia naik 2, 3. Lagi laju lah. Okay, boleh Okay, next kita akan buat unjuran satu persatu. Kita nak buat yang mana satu pun tak kisahlah. Di sini dia buat garis bentangan dulu. Dia unjurkan dari pandangan hadapan. So, dia akan jadi garisan bentangan. Clear dengan istilah-istilah bila saya sebut, you dah recognize dia. Okay, ini adalah garisan bentangan. Garisan yang kita unjurkan dari pandangan hadapan. Clear Okay. Okay, KK prime adalah jaraknya adalah random. Okay. It depends on the space given lah. Okay, kalau space tu besar, you adjust lah ikut kesesuaian awak. Tapi jangan bagi dia lekat terus dengan pandangan hadapan. Boleh Okay, kita ambil ukuran. Okay, pergi ke 1 mengikut jarak perentas. Okay, jarak perentas. Boleh And then finally dia akan tutup semula di KK prime. Which is kalau awak bilang, dia akan dapat 12 bahagian lah. 12 kotak di sini. Nampak So dia buatkan garisan elemen. Ni garisan elemen. Garisan binaan ni nama special dia adalah garisan elemen. Garisan-garisan ni saya bagi tahu, saya highlight, saya ulang sebab nak bagi awak ingat. Sebab bukan suka-suka hati sebab soalan kadang-kadang dia ada keluar dalam teori. That's why we need to orang kata repeat every time. Okay? So unjurkan. Ni garisan unjuran. Dia buat satu-satu. Lagi jelas lah. Okay? Dia turunkan KK prime. Dia tandakan terus dekat bahagian pengurakan yang kita nak lukis. Okay, and then 1. Dia akan pergi ke 1. Nampak Boleh jelas di situ lukisan dia lagi cantik lah kalau berbanding saya lukis malam kan. Okay. Atas dan bawah lah. Okay, nampak Untuk KK prime di sini dia tak tandakan bahagian bawah. Tapi awak kena sedia maklum lah. Titik di sebelah bawah KK prime tu wujud. Boleh faham? Okay. Okay, sebelum kita proceed, saya nak tanya awak, okay, cuba awak fokuskan pada pandangan hadapan. Sekejap. I'll choose this kind. Nampak tak? Okay. Sekejap. Okay. Ni bahagian ni
Nampak tak yang saya highlightkan di sini? Boleh nampak tak kelas? Saya sekarang tengah merujuk pada semicircle di sini. Pada pandangan hadapan. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Okey, dia ada garisan semicircle. Okey, which is ada lengkuk di situ. And then ada satu garisan di sebelah bawah dia. Okey, nampak Bahagian ni ada garisan dan kita ada lengkuk di sini. Okey, apa maksud dia? Dia ada makna ni, ada dua garisan. Ada garis pula dekat sini. Apa maksud dia Yang ni you kena interpret dulu Sebelum kita start nak melukis, sekejap lagi kita tak tahu kita nak ambil garisan yang mana. Sekejap lagi saya akan tunjukkan dekat awak kenapa kita nak kena emphasize the pH. Okay? Kenapa saya beria-ria sangat nak tanya apakah maksud benda ni? Ada garisan objek mewakili semicircle. Juga ada garisan objek mewakili garisan horizontal di sini. Apakah maksud dia? Lubang. Ada siapa? Lubang. Ada siapa yang dapat tak? Dia ada bahagian lubang di bahagian hadapan bila mata kita observe dari kedudukan sini. Nampak Mata kita ada di point yang saya pointkan di sini. Yang saya punya laser kat sini. Boleh jelas tak? Kita bukan tengok daripada arah sini. Kita tengok daripada arah ni Daripada start dengan nombor 6, 5, 4, 3, 2, 1, KK prime. Boleh nampak tak? Boleh Okey, jika sekiranya tak ada garisan horizontal di bahagian bawah, apa pula maksud dia? Dia potong. Dia potong terus. Maksudnya belah depan silinder dan sebelah belakang silinder, dia potong curve macam tu. Tak ada lagi garisan ni. Tapi bila dia refer pada adanya garisan horizontal, maksudnya hanya bahagian hadapan sahaja yang dipotong lengkung, sedangkan di bahagian belakang, dia tak potong. Nampak tak? Dia kekal ada, orang kata ada bahagian, ada surface di sebelah belakang. Starting with your KK prime 11, 10, 9, 8, 7 dan 6. Nampak tak kelas? So, rajah dia, you boleh try to imagine lah bentuk dia macam mana. Okay, let's say, boleh tak saya lukis, saya try lah. Sebab saya takut dia hilang. Sekejap Okay, rajah dia katalah macam ni katalah rajah silinder. So bahagian hadapan macam ni lah dia. Kalau kata terpotong depan dan belakang, dia tak ada dah bahagian tapak di sini. Bila kita tengok sebelah depannya. Okay, mata kita di sini. Kita tengok objek tu. Okay. So kita akan nampak dia lengkung sebelah depan dan juga lengkung berada di sebelah belakang. Tapi bila ada garisan ni, okay, maksudnya di sebelah belakang akan ada garisan. Nampak Boleh Boleh jelas kat situ kena fahamkan maksud dia. Tapi jika sekiranya pandangan hadapan saya macam ni. Okay, katalah pandangan hadapan saya, bentuk dia yang kita nampak macam ni. Okay, yang lengkung objek line tadi saya ada sebagai hidden line. Okay, apakah maksud pula di situ? Apa maksud di situ? Rajah yang sama. Tapi saya ada garisan yang berbeza. Saya ada hidden line dekat arc dia. Apa maksud dia? Tebuk bahagian belakang. Yes, very good. Kita seolah-olah nampak tebukan dia di belah depan memang kita tak nampak. Sebab dia tertutup. Okay, dia tertutup dengan fully ni. Okay, kita ada this position. Memang tak nampak. Tapi bila sebelah belakang, starting with your KK prime, okay, up to sampai sini daripada sini pergi ke 6 sini, dia terpotong. Boleh imagine tak? Boleh, can you please try to imagine? Boleh kelas? Boleh ke? Boleh. Boleh So we proceed. Okay. Bila kita proceed, kita akan dapat okay, 2.
Nampak tak? 2 ni. Okey. Garisan unjuran pandangan atas 2, 1 semua ni. Dia tak pergi pun sampai ke tapak. Ada sebab lah. Nampak tak? Boleh faham dia tak pergi sampai tapak sebab sekarang dia nak mewakilkan titik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebelah depan dulu. Jadi dia nak tunjuk dekat awak yang sebelah depan tu titik tu je yang terlibat. That's why dia stop sampai dia punya permukaan arc tu sahaja. Curve tu sahaja. Boleh faham faham tak apa yang saya ni? You kena imagine sikit. Okey, sepadam. Boleh Okey, atas dan bawah okey sampai dekat 2. Okey, yang terlibat yang ini je lah, lengkung belah atas tak ada masalah. Depan belakang dia terpotong. Apa maksud depan belakang terpotong? Start dengan angka 3, 2, 1, KK prime 11, 10, 9. Dia terpotong semua pada bahagian atas, depan dan belakang. Boleh jelas tak di situ? Atau tak nampak? Kalau tak nampak, buka modul lah. Tengok modul, mungkin modul awak nampak lebih jelas. Mungkin bila you tengok dalam paparan handphone awak kecil, you tak berapa nak clear lah. Sambil tu, buka sekali modul lah. Modul memang sentiasa kena duduk sebelah awak. Okey. Boleh tak ada masalah. Saya harap-harap lah tak ada masalah sebab tak ada yang menanya pun. Okey. We continue, number 3. Okey, yang seterusnya. Okey. Ni number 3. Okey, nombor 3, bahagian tu dan juga bahagian atas je lah. Okey, next. Okey, dia pergi pula. Okey, 4. Okey, kita tengok apa dia akan dapat. Okey, dia tak tanda untuk 6 apa semua tu. Okey. Okey, dia pergi kat 10 dah. Nampak tak? Dia pergi dekat 10 sini. Okey. Dia tarik turun, ni titik 10 terlibat. Dan titik 10 tak guna lagi titik yang di sini. Nampak tak? Sebaliknya dia akan guna fully bahagian tapak di sebelah bawah. Okay, so 10 dia akan tandakan sebelah bawah lah. Dia tak tunjuk Okay, sekejap lagi you akan tengok lah. Saya akan explain. Okay, yang ini adalah titiknya 11. Okay. And then back to KK prime. Nampak dia sambung. Okey, itu hasil jawapan dia. Ada apa yang awak muskil di situ? We can discuss together. I can explain. Anybody? Sebab kalau saya terangkan ikut kaedah satu per satu, kita akan terang satu per satu. Tapi di sini dia laju So kalau awak faham, it's okay. Kalau tak faham, never mind. You can ask, we can discuss together. Okay. Any questions there? Memang dia tak guna. Okay, 7, 8. Okay, kita tengok titik 7, 8. 7, 8. Nampak Okay. 7, 8. Saya try to change the colour lah. Mungkin nampak kurang sikit. Okay. Let's see this colour. Okay, 7, 8. Tengok apa jadi 7, 8. 7, 8 merupakan butiran yang terdapat di sebelah belakang. Nampak So, bila kita unjurkan 7, 8, dia coincide dengan 5. 5 ni dia turun sampai ke bahagian bawah sekali. 8 juga sampai ke bawah. That's why bila dia dapat 7, tandanya kalau saya tunjuk dekat awak, saya tanda macam tu. Nampak tak? So, kaki dia, saya menggunakan base dia. Sebab dia fully di sebelah belakang, bahagian bawah dia tak terpotong. Nampak tak? Tiada sebarang pemotongan di situ. 8 juga adalah perkara yang sama. Sampai sini, for sure. Ni 7 tadi kan? Ni saya dah ni. Sampai ke bawah ni. So, 7. Tadi 7, sekarang 8. Atas dan bawah. Boleh tak, Khairil? Ya, boleh. Yes, 9 juga merupakan perkara yang sama. Tanda situ, tanda sampai bawah. You kena sentiasa tengok pada pandangan hadapan. Kena pandai interpret pandangan hadapan. Kena pandai baca. Jika sekiranya kes dapat macam ni, apa pula hasil jawapan dia?
lain pula. Kalau dapat yang macam ni, hasil jawapan dia macam mana pula? You kena tahu lah. Boleh tak? Boleh faham di situ? Boleh. 10 pula, 10 kalau you perhatikan dia kena kat sini lah. So we just have to follow. Kita tanda sini. Kenapa 10 ni dia tak perlu ditandakan seperti mana level 2? Tak boleh lah sebab 10 tadi Aiman dah kata dia fully, dia tak terpotong. Jadi dia kena sampai ke tapak bawah kat sini lah. That's why 10 supposed to be tick as this one. Nampak tak? Kalau saya akan tick lah dekat awak. Cuma nampak macam alah remehnya, tak payah nak tick. Siapa yang dah orang kata pro, tak payah dah. Tapi kalau amatur, kita tanda lah. Just for clearance. Tak salah pun kalau nak tanda. 11 juga berlaku perkara yang sama. Kita just lengthen. Okay, this one dah ada tanda. So bawah ni tanda lah. Okay, 11 KK prime for sure be using the base. Okay, number 6 also. Where's number 6? Okay, here. Okay, KK prime for sure. Fully use this one. Ni penuh. Ni pun sama. Okay, bahagian 3 pula. Dia tak tunjuk dekat awak kan. So, I try to explain lah. Nombor 3 kat sini. Bila dia tarik turun ke sini, dia melibatkan titik ni. 3 ingat lah bahagian depan. Bukan lagi melibatkan bahagian belakang. So, we just focus on this one. Jangan pergi dekat tapak. 3 tak boleh pergi ke tapak. Tak boleh tanda di tapak. Sebab 3 bahagian hadapan. Okay. Bila melibatkan bahagian hadapan, you just tandakan di sini 1. Kat sini 1 lah. Okay. Clear tak kelas? Ingat bahagian depan dengan bahagian belakang. Itu yang you kena interpret first. Dia tak sama. Dia berbeza. Is there any questions? Any other questions? Cikgu, Ya. kalau lah dia tebuk depan belakang tapi tapak tu still ada macam mana? Tebuk depan belakang, tapak still ada. How can it be? Tak boleh lah Aiman. Tak boleh. Tak boleh sebab kita punya pengorakan, setiap bungkah kita adalah hollow. Dia tak bertapak. Dia tak ada penutup atas dan bawah. It's supposed to be hollow. Bila hollow, memang tak ada tapak asal-asal dia. Understand? Tak sama macam you buat bentangan piramid. Kalau you buat bentangan piramid dalam matematik, dia ada tapak. Kan? Bila ada tapak, you just buka dia punya side. Tapi kita dalam pengorakan engineering ni, dia tak ada tapak. Memang dia hollow. Okay. Boleh ya? Boleh. Okay, contoh macam ni lah. Okay, I try to, saya try to allocate somebody inside the component here. Let's say, nak lukis apa? Hari tu saya dah lukis Ammar kan? Sekarang saya try lukis, sekejap saya tukar. Nak tunjuk dekat awak lah. Nak lukis apa? Lukis apa? Comel-comel. Lukis apa? Adik Ammar. Okay, bila bentangan, bila bentangan dalam, awak seolah-olah berada di dalamnya. Nampak ni? Katalah ni kepala awak. Nampak yang colour biru ni? So, saya daripada pandangan atas, saya nampak kepala dan saya nampak bahagian mungkin bahu dia lah. Saya tak pandai melukis orang. So, saya lukis kepala, saya pandai lah ni bulat ni. Itu pandangan atas. Okay? Dia duduk dalam tu. And then, bila dia sampai kat pandangan hadapan, katalah ni Ammar ke? Adik Ammar lah. Tak nak lah. Anybody else. Okay, ada orang kat sini. Sini. Okay, ni. Okay, ni ada mata. Katalah ni kaki, ni tangan. Boleh tak saya lukis macam tu? Pandangan hadapan. Saya lukis rambut sikit. Dia senyum dah tu. Boleh tak saya lukis macam tu, nak tanya kelas? Tak boleh. Tak boleh. Sebab? Kepala duduk tengah-tengah. Kena nampak muka sebelah. Kepala duduk tengah-tengah, kena nampak muka sebelah. Tak kisahlah tak duduk kepala. Masalahnya, bila awak duduk di sini, okey, saya tunjuk macam mana pula posisi yang Aiman maksudkan tadi, saya faham. Okey, bila macam ni, sebenarnya tak boleh lah. Saya kena, ni saya kena padam dulu. Okey, saya hanya boleh ada, kejap
Saya hanya boleh lukis. Contoh katalah saya lukis orang tu kedudukan dia macam ni. Ni muka. Kena lukis dia sebagai dotted line. Bila sampai sini, okay, kita dah boleh apa tu? Kita boleh nampak ada kan? Sebab kita potong depan belakang. So ada muka kat sini. So ni ada nampak. Ni ada mata dia sebelah. Hidung dia pun tak nampak. Mulut dia pun tak nampak. Mata dia sebelah kat sini pun dotted line. Dan dia punya badan kat sini also dotted line. Sampailah dia kena kat sini, kaki dia nampak. Sampai kat sini, dotted line also. Ini kes kita lah. Boleh faham? So, bila kita tengok bahagian hadapan, okay, untuk pandangan hadapan objek kita ni, ini sahaja yang kita nampak. Sebab apa? Sebab silinder tu dia terpotong bahagian hadapan sahaja. Okay, so kalau kata ada orang yang masuk dalam tu, okay, bahagian kaki sebelah bawah dia je lah yang kita nampak. Okay, kalau dia jengoi kepala dekat sebelah lengkung di sini, ni bahagian atas, kita nampak lah just a part of dia punya muka kat situ. Boleh imagine tak di situ? Boleh tak kelas? Boleh. Tapi jika sekiranya saya letakkan orang tu di sini, saya boleh nampak tak keseluruhan badan dia? Boleh tak kelas? Tak boleh lah. Sebab yang terpotong di sebelah belakang sana. So kalau kata saya nak lukis, saya akan lukis macam ni lah. Ni muka dia, ni penuh saya nampak. Ni mata dia saya nampak. Ni hidung dia macam ni. Mulut dia dotot. Rambut dia dotot juga. Ni rambut dia nampak. Ni semua tak nampak. Dia akan jadi macam ni. Yang ni you kena interpret. Faham? Jelas di situ. Okay, ingat pengorakan kita adalah pengorakan secara bentangan dalam, seolah-olah kita masuk sebelah dalam bungkah berkenaan. Okay, dan bila mana pandangan hadapan diberi pada awak, especially for this kind of case, you kena fahamkan dia punya drawing dia. Garisan ni maksud apa? Kalau dia dotted line, apakah maksud dia? You kena interpret di sana lah. Bukan sebarang-sebarang. Kalau tidak, kalau you tak faham, macam mana you nak buat penandaan titik di sini? Ni semua ni. Macam mana you nak tanda? You get lost? Tak boleh. Ya, tak boleh selesai punya. So, you kena fahamkan dia punya pandangan hadapan. Okay. Setakat itu. Faham ke tidak? Yang penting faham drawing di sebalik jawapan dia. Okay? Kalau you tak faham, agak sukar lah. You kena belajar balik lah ortografik. Sebab konsep asas kita adalah ortografik. Ortografik dia cerita tentang pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan sisi. You tak mahir yang itu, you have to drill balik lah. You punya basic knowledge tentang ortografik. Okay, the main point kita adalah ortografik. Sebab kita belajar based on ortografik. Semuanya berbalik kepada ortografik. Okey, ada persoalan untuk soalan 17. Ada siapa yang tak faham? Kenapa dapat full? Saya dah explain. Okey. Bolehkah? Boleh follow semua? Boleh. Boleh So kalau boleh, we try to proceed. The rest of you semua boleh Yang saya dengar suara 2 je. Okey, untuk kes yang ini pula kita tengok. Apakah rajah tu sebenarnya? Tadi saya ada silinder. Okey. Sekarang saya ada bungkak apa ni? Combination of what? Siapa nak bagi jawapan? Bungkak apa tu? Dia telah dikombainkan, dia telah digabungkan. Digabungkan 2 bungkah di sini. Okay, iaitu bungkah prisma dan juga bungkah silinder. Sebelah kanan kita adalah silinder, yang di sebelah kiri adalah prisma. Prisma separuh hexagon. Okay, yang ini adalah silinder. Nampak Yang ini adalah prisma. Kena kenal lah. Kalau tidak, sekejap lagi macam mana nak buat garisan? Nak buat garisan tu jadi lengkung ke, tak lengkung ke. Bila dia silinder,
kena ingat balik langkah apakah yang perlu awak lakukan. Awak kena divide by 30 degrees. Betul tak? Pada pandangan atas. Kalau tadi kita ada bulatan penuh, kita divide by 12 equal parts. Tapi di sini hanya perlu bahagi separuh daripada 12 lah. So dia akan dapat 6 bahagian sahaja pada bahagian silinder. Nampak tak? Jelas di situ Kena bahagi dulu dekat bahagian silinder. Kalau dia separuh, bahagi setakat separuh lah. Tak payahlah bahagi 12. You bahagi 6 sahaja. Boleh Okay, we proceed. Boleh kenal prisma campur dengan silinder. Okay, dia akan datang gabungan dalam soalan awak. Bila untuk pengukuhan, untuk soalan kebat, dia akan gabungkan 2 bungkah sekaligus. Silinder, prisma. Okay? Ataupun kon, piramid. Boleh Okay, next. Ni yang saya maksudkan bahagi 12 tadi kena bahagi 6 sahaja. Boleh? 30 darjah. Ni just by using your set square lah. Set square yang 30 dan 60 tu. Okay. Dia start melabel. Boleh? Tak ada masalah We can proceed. Boleh nampak Kalau you tak nampak clear. Okay, yang naik sekarang tu adalah figure mengikut arah jam. Starting with your KK prime. This is your level for number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then back to KK prime. Dia buat labeling. Okay, saya highlightkan. Sebab mungkin kecil lah awak tak nampak. Okay, so dia akan buat garisan bentangan. Okay, seperti biasa garisan bentangan dan starting point KK prime. Okay, random jarak random. Okay, dia start menanda. Iaitu dia akan ambil KK prime menuju ke 1. Which is refer to our chords. Okay, kita punya perentas. Clear Okay, dia start labelkan juga. So, mudahlah untuk awak. Nampak tak yang labeling dia naik tu dekat bahagian garis bentangan. Starting with your KK prime. Nombor 1, 2, 3, 4. Jarak dia. Okay, jarak di sinilah. Okay, 3, 4 kat sini. Ni jarak yang kena awak ambil lah. Menggunakan jangka lukis. Dan di sini tadi saya ulang balik kita ambil jarak chords. Ataupun kita punya perentas. Isn't it clear? Class? Ya. Okay, good. Airil je Yang lain boleh faham ke tak ni? Bukhari boleh? Koi? Boleh Boleh. Dia tak payah unjur lagi lah cikgu. Ya? Dia tak payah nak unjur lagi ya. Daripada pandangan atas ke? Ya. Sat lagi dia unjur. Dia buat bentangan dulu. Awak nak unjur yang mana satu dulu pun tak ada masalah. Dia unjur toy label kan? Dia unjur terus label. Bolehlah apply benda yang sama. Ikut kesesuaian ataupun ikut yang mana awak rasa yang ini lagi mudah. Okay, we follow. Boleh Boleh kita teruskan? Pandangan atas akan diunjurkan ke pandangan hadapan. Okay, kita punya starting macam ni. Dia tak kisahlah you nak unjur dulu ke whatever come first. Tak kisah. It depends. As long as you are happy, I'm happy too. Okay, boleh Hello? Boleh. Ya. Boleh Jangan buat stress-stress Kalau you buat stress-stress, tak best lah. Okay, you just enjoy. Okay, sekarang kita pergi ke dia pergi ke KK prime. That's why you need to know the location ataupun dia punya how to allocate you punya KK prime. KK prime dah dilabelkan setakat itu. So our starting point should refer to this height lah. Kena refer pada ketinggian yang ini. Ni dilabelkan dekat awak KK prime. Kalau dia labelkan K di sini, lain pula maksud dia. Garisan ni tak bolehlah jadi garisan objek. Boleh nampak tak? Dia akan jadi garisan putus-putus, hidden. Jika sekiranya KK prime dilabelkan di bahagian atas. Nampak tak? Apa benda di situ?
Jika sekiranya salah letak KK prime, lain dah maksud dia. Boleh ya? Disebabkan garisan ni adalah garisan yang memotong ni adalah garisan objek. So dia punya KK prime should start from here as given. Nampak tak? You tak boleh ubah lagi dah KK prime dia. Boleh ya? Sebab di situ kalau you perhatikan, ni apa dia pula? Ni. Ni apa benda? You kena tahulah. Itu adalah bahagian belakang silinder. Which is starting with your KK prime juga. Dia start di situ juga. Sebab dia akan berbalik ke sana. KK prime 9, 8, 7. Okay. Dia fully dekat bahagian atas. Dia tak potong. Okay. Dia tak potong cara condong di sini. Itu you kena fahamkan. Ada siapa yang tak faham di situ? Bolehkah? Saya rasa boleh kot sebab senyap aja. Boleh Okey, dia pergi dekat KK prime. So dia akan pergi step by step. Ditandakan. Okey, dia bawa turun 1. 1 dan 9. Nampak tak dia ambil 9? Okey, so tengok betul-betul Okey, 1 dia pergi ke 1. Okey. And then dia ambil 1 belah bawah. Nampak Okey, dia tak tanda 9 lagi cuma dia sambungkan garisan. Titik 9 sat lagi dia akan ambil. Ataupun dia mungkin tak tunjuk dekat awak. Saya akan tunjuklah nanti. Okey, titik nombor 2. Sebab dia sekarang ni tengah refer pada bahagian hadapan. Apa maksud bahagian hadapan? Maksudnya mata awak di sini. Apa yang awak nampak adalah KK prime dan juga 4 di sini. Belakang daripada 4, belakang daripada KK prime sini kita tak nampak dia. That will be our hidden lah. Nampak tak? Mata kita kat situ. Tapi jika sekiranya bongkah tu tinggi daripada permukaan hadapan, kita akan nampak. You kena try to imagine. Ataupun saya akan berbalik kepada satu student, satu model dan satu topik. Setiap faham kan? Setiap orang akan buat model lah supaya dia nampak lebih jelas. Bila kes macam ni, dia punya model kita buka dapat macam mana. Nanti bila kita jumpa lah face to face. Okay, sekarang ni kalau saya suruh buat, ada yang tak buat pun. Okay, cuma you just get ready. Amalan kita akan teruskan lah yang mana baik tu. Okay, kat mana kita? Okay, titik 2. So, titik 3 pula. Titik 3, okay, titik 2 belum. Titik 2. Okay, 2. And then, titik 2 bahagian bawah, kat sini 1. Nampak Dia pergi satu per satu. And then number 3, okay dia dah start. Tu lengkung lah. Dia dah siapkan one part. Okay, titik 3 bahagian atas dan bawah boleh tak ada masalah Dia merupakan titik bahagian ni 1, dekat bahagian sini 1. Okay, ada soalan? Tak ada, kita teruskan. Okay, we proceed. Okay. Itu bahagian di sini. Okey, kita tengok titik yang berlaku, line mana yang terlibat. Okey, dia bawa pergi line tu. Line dekat atas dia dah tak tunjuk Sekejap lagi kita akan explain semula lah kalau awak sangkut di sana. Okey. Dia sambung. Kita explain lah. Okay, sebab saya tak demo satu persatu ni. Kita guna slide dia. Okay. Okay, setakat itu awak ada sebarang kemusykilan? Anybody? Macam mana dia boleh dapat yang dekat 4 4 kan ada macam betul lubang tu kan. Dia ambil point-point tu. Okey, dekat 4. Dekat 4 Okey, kalau you perhati kat 4, dia potong cara V shape macam ni. Nampak Sini di atas line ni, nampak yang saya lukis ni. Yang ini adalah 4, 5. Nampak? Di atas garisan tu dia melibatkan 4, 5. Boleh Khairil? So di atas line 4, 5 kita ada, saya tukar
Okey, di atas line ni 45 kita ada 1 titik, 2 titik, 3 titik dan 4 titik. Di mana? Nampak titik yang saya circlekan dia dengan color, actually color mustard, tapi mungkin you nampak yellow. Boleh nampak di situ ada 4 circle. Boleh Di atas line 45. Boleh Okey, bila ada 4 circle, which mean 4 titik ni yang perlu awak unjurkan ke bahagian garisan bentangan kita. Okey, so bila saya unjurkan bahagian atas sekali, okey, bahagian atas sekali saya akan pergi cari titik nombor 4. Nampak? Ini titik 4 kita. Saya terus menanda di atas garisan 4, ke 4 titik saya akan tanda. Okey, katalah ni titik, saya letak A, saya letak B, saya letak titik C, saya letak titik D. Okey, so saya labelkan A, saya labelkan dekat sini B, dekat sini saya tanda dan saya labelkan C, bahagian bawah pun saya silam pangkal, saya tandakan dengan D. Sebab tu pada garisan 4 ada keempat-empat titik yang kita dapatkan tadi dari circle yang saya lukis pada pandangan hadapan. Ingat yang ini adalah pandangan hadapan. Yang ini adalah pandangan atas. Because we are using third angle projection. Okay? Okay, di situ jelas So, ingat dengan siapa lagi yang kita share untuk kedudukan titik 4? Dengan siapa lagi? 5. Yes, very good. Disebabkan kita share perkara yang sama, okay, which is 4 points akan duduk di atas titik 4. Begitu juga 4 points ni akan duduk di atas titik 5. So, kita tandalah. Okay, we start tick pada garisan 5 untuk keempat-empat titik di situ. So, saya dah dapat. Nampak tak? So, pergerakan kita macam mana dia nak menuju ke titik 3 dengan titik 6. Di tengah-tengah. Nampak tak? Tiba-tiba dia dapat di sini. Saya bulat besar sikit. Bulat besar kat sini. Macam mana cara nak dapatkan titik tu? Okey, mudah aja. You pergi dekat 3 sini. 3 pada pandangan atas. You tengok pada pandangan hadapan. Okey, pada pandangan hadapan ada berapa titik yang saya circlekan? 1, 2 dan 3. Nampak tak? Okey, boleh nampak tak? Nampak Boleh nampak Boleh jelas Okey, so di atas line 3 saya akan unjurkan pada bahagian atas. Sini tapi dia tak silang pangkal, mungkin tak perasan. Okey, di bahagian sini ada 3 titik di atas line 3. Clear tak? Begitu juga yang berlaku pada titik yang ke-6. Titik yang ke-6 juga akan orang kata coincide ataupun segaris dengan titik 3 kita. So disebabkan 3 ada 3 titik, 6 juga mewakili kedudukan titik yang sama. Gitu. Okey, clear tak di bahagian tebukan tu? Clear. Clear, jelas Okey, kita akan proceed dengan 7. 7, 8, 9 and then back to KK prime. Okey. You kena hati-hati di sini sebab bila melibatkan silinder, walaupun garisan tu adalah garisan orang kata garisan straight line, tapi dia akan diwakili oleh garisan ni lah lengkung. Dia straight line pada silinder. Tapi bila you translate dia ke lukisan pengorakan, dia akan dapat lengkung. Begitu juga di bahagian bawah sini. Dua-dua adalah lengkung. Boleh clear Tapi di sebelah sini, bahagian sini, kita buat teka-teki sikit. Okey? Awak akan jumpa 2 garisan. 1 garisan, 2 garisan. Apakah garisan 1 dan 2 itu? Boleh siapa-siapa try to give lengkung dan Prisma. Lengkung dan prisma pula. Prisma raja.
Dia kalau lengkung dia pairing dengan garisan lurus. Dua tu. Kita lengkung akan garis jumpa. lurus. Okey, kita akan jumpa dua garisan. Satu di bahagian atas, satu lagi lebih kurang duduk di sebelah bawah ni. Saya labelkan 1 dan 2. Okey, garisan 1. Apakah garisan yang akan awak dapat? Adakah lengkung ataupun garis lurus? Nombor 1. Di sebelah kanan. Lengkung. 2. Lurus ke? Okey, any other answers? Ada jawapan lain tak? Satu cikgu, satu lurus, 2 lengkung. Ni siapa jawab? Danish. Okey, Danish. Tadi Aiman cakap terbalik Saya tak tahu. Okey. Okey, kita tengok. Danish punya jawapan. Okey. Yang kita nampak di sini adalah bahagian, sekejap. Saya nak ni bahagian sini ni yang saya lorek dengan colour apa awak nampak di situ? Is it blue colour? Ya, blue. Okey. Ini adalah bahagian belakang. Nampak Bahagian belakang saya lorekkan sedikit, sedangkan dia ada sampai bawah lah. Tapi disebabkan dia terlindung dengan bahagian hadapan, tapi saya nak bagi awak faham jugalah. Bahagian belakang tu sampai ke bahagian bawah merupakan bahagian colour biru yang saya shadedkan dia. Okay. So kita nak start menanda bermula dari titik 7, 8, 9 back to KK prime. Tengok betul-betul. Okay. Okay, dia akan tandakan bahagian 8 Nampak tak 8? 8 daripada sini, dia tarik turun ke bawah sampai sini. Ada berapa titik di atas titik 8? Actually ada 2. Satu bahagian betul-betul atas, which is kalau saya label, tanda titik dia akan dapat sini 1, di sini 1. Tapi dia tak tunjuk dekat awak bahagian atas. Nampak tak? Boleh clear di situ? Boleh. Boleh Okay, and then we proceed with number 9. Boleh Okay, number 9, tengok sini pandangan atas, unjuk ke pandangan hadapan. Dia akan dapat satu titik sebelah atas dan satu titik di sebelah bawah. Okay, so kita pergi dekat angka 9, saya labelkan, saya tickkan dia. So 9, saya kena ambil garisan dia lah. Okay, tu 9. So ini adalah penandaan titik bahagian bawah. 10 tak ada, sorry. KK prime. Kita dah nak tutup dah. Okay, so back to our seam, which is labeled as a KK prime. Okay, dekat sini. KK prime juga permukaan dia pada bahagian atas. So our KK prime should be labeled here. Okay, kita label dia di situ dan kita labelkan. Okay, bahagian bawah. This one. Okay, so lengkung ada pada permukaan 1, ada juga pada permukaan 2. Nampak tak? Boleh imagine tak? So garisan walaupun dia silinder, tahu dia lengkung, tapi disebabkan dia tak terpotong, maka pada garis 1 dia adalah straight line. Nampak? Boleh? Pada garis 2, walaupun dia terpotong secara straight, tapi disebabkan rajah dia adalah silinder, maka jawapan kita adalah lengkung. Nampak tak? So this is the final answer. Yes. We'll be having this answer as a correct answer lah. Okay, jelas tak di situ? Boleh faham? Boleh. So, boleh Aiman lengkung yang mana garis lurus, tak confuse lagi dah. You have to interpret for every single object yang you jumpa. You kena interpret pandangan hadapan, pandangan atas je kena tahu. Kedudukan mata kita berada di mana. Okay?
Kita stand di mana? Kita berada di dalam ke di luar? Semua tu you kena ambil part lah. Kena ambil kira. Okay, what is the time now? 12:30. 12:39. Okay, ada persoalan tak? Setakat itu. Belum. Belum? Apa yang belum? Belum ada. Okay, belum ada. So, I just leave it to you all. So, okay. So, as for number 19, this will be as your homework. Boleh? Number 19? Boleh boleh Boleh, kelas? boleh. InsyaAllah. Okay, good. Okay, number 19 will be having some sort of answer like this. Okay, boleh tengok je. But you need to finish it lah dalam you punya module. This is for number 20. Also, okay. Homework awak sempena cuti cuti bila? Cuti sekolah belum lagi. So cuti sekolah kita ada ampau lain untuk awak. So esok hari Jumaat, hari Sabtu 2 hari lah. So 1 hari buat 1 soalan. So saya bagi dekat awak 2 soalan sahaja. Okay. So kita akan continue for the last session soalan 21. Boleh kelas? InsyaAllah. Bagus. Okay, so kita akan sekejap sebelum saya merelaikan awak. Kita tengok dulu. Okay. Sekejap. Stop first. Okay. Ada